Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi bin Muhammad Nazli daripada kelas Pendidikan Islam B. Dan di mana hari ini saya akan menerangkan tentang ataupun melakonkan tentang kemahiran mikro, iaitu kemahiran set induksi. Yang pertama, yang kedua kemahiran menerang, dan juga yang ketiga kemahiran pengukuhan dan juga peneguhan, kemahiran pengukuhan. Saya juga berterima kasih kepada pensyarah pembimbing saya, iaitu Dr. Ami Yamin bin Haji Muhammad Yusof atas bimbingan dan demonstrasi sebelum melakukan kerja kursus ini. Sekian, saksikanlah. Kemahiran pengajaran mikro pertama, set induksi. Pengenalannya, set induksi ialah kemahiran memulakan pengajaran dan pembelajaran sebelum isi atau tajuk pelajar didedahkan. Okey, kebiasaannya sebelum guru memulakan sesi pengajaran pada hari tersebut, guru akan mempamerkan sesuatu yang menarik supaya murid boleh membuat tumpuan kepada perkara yang akan disampaikan. Apabila diaplikasikan set induksi ini akan memberi rangsangan terhadap minat dan perhatian murid dalam pembelajaran. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Najmi. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama tadah tangan, baca doa supaya Allah lapangkan dada untuk menerima ilmu yang akan Ustaz sampaikan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina mil khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, kamu semua boleh duduk. Semua sihat tak hari ini? Sihat, Ustaz. Nampaknya kamu semua bersemangat dia nak belajar hari ini. Terbaiklah anak-anak murid Ustaz ni. Ustaz nak tanya, siapa kat sini suka tengok Upin dan Ipin? Saya, Ustaz. Saya suka. Wah, nampaknya ramai ya anak-anak Ustaz yang suka tengok Upin dan Ipin. Baiklah, semua tengok dekat depan. Hari ni Ustaz nak tunjuk video Upin dan Ipin pada kamu semua. Opa, tahun ni kita orang puasa. Tak rasa penat pun. Lapar pun tak ada. Kan Opa dah kata, ala bisa tegar biasa. Kalau kita dah biasa, tak adalah susah puasa. Seronok lagi ada. Kenapa tak pasang pelita lagi? Orang lain semua dah pasang. Alah, nantilah dulu, Opa. Esok aja. Biarkan Opah. Terlepas malam Lailatul Qadar nanti, baru menyesal. Malam apa, Opa? Malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh rahmat bagi umat Islam. Malam tu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Para malaikat turun ke bumi dengan izin Allah. Sejahteralah malam tu hingga subuh. Untuk menyambut kedatangan malam Lailatul Qadar, eloklah kita terangkan kawasan rumah kita. Kenapa dia cerah? Lagi terang lagi bagus. Jangan malas buat benda Aduh, baik. sakit perut. Sakitnya perut. Nak larilah tu. Duduk dengar, jangan nak temberang. Alah, Kak. Tahu tak? Kenapa Tuhan suruh para malaikat turun ke bumi? Tak tahu, Opa. Mereka turun tu ada tugas untuk mencatatkan apa yang umat Islam buat pada malam-malam terakhir bulan puasa. Macam Upin dan Ipin. Nanti malaikat tulis, Upin dan Ipin cucu Opah malas. Asyik main bunga api aja. Tak buat ibadat lebih. Kurang pahala. Kesian. Tapi, Opa, kan kita dah puasa, sembahyang, apa lagi, Opa? Sembahyang dengan puasa tu wajib. Semua orang Islam mesti buat. Ibadat yang lebih tu macam berdoa, minta ampun banyak-banyak dari Allah, bertadarus.
mengaji ramai-ramai. Tapi, macam mana Opa? Kita baru mula mukadam. Tak apa. Dengar orang mengaji tu pun dah ibadah. Dapat pahala. Sebab tu Opah cakap, kalau pergi surau tu jangan main. Betul tu, Opah. Lain kali bila habis mayang, imam baca doa, tadahlah tangan tu. Ini tak, belum habis salam dah hilang. Main je tahu. Baiklah Opa, dari malam ni kita tak main lagi. Kita janji ya Ipin? Janji. Bagus. Tahu tak? Barang siapa beramal pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, mengharap pahala dari Allah, maka terampunlah dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kita orang kan kecil lagi, mana ada buat dosa? Kan Ipin? Betul-betul? Dah, cepat pergi pasang pelita. Lepas tu kita pergi surau. Suka tak dapat tengok Upin dan Ipin? Suka, Ustaz. Baiklah, daripada video yang kamu semua tengok tadi, siapa yang boleh bagi tahu Ustaz? Video tadi menceritakan tentang apa? Siapa nak jawab, angkat tangan. Saya nak jawab Ustaz. Saya. Nisa, silakan. Video tadi menceritakan tentang malam Lailatul Qadar Ustaz. Betul, pandai Nisa. Jadi Ustaz nak tanya lagi. Surah apa yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar? Siapa tahu? Surah Al-Qad Ustaz. Siapa jawab tadi? Zarah ke? Ya, saya Ustaz, Ya Allah, bijak-bijak semua anak murid Ustaz. Betul lah tu. Surah yang menceritakan malam Lailatul Qadar ialah surah Al-Qad. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pengenalan surah Al-Qad dan pengajaran yang boleh diambil daripada surah Al-Qad ini. Semua dah bersedia ke nak belajar? Bagus. Semangat semua Baiklah. Berdasarkan seinduksi yang saya tunjuk tadi, saya menggunakan video sebagai bahan rangsangan kepada pelajar. Video tersebut menceritakan tentang Upin dan Ipin bersembang dengan Opah tentang malam Lailatul Qadar. Secara tidak langsung, pelajar semua akan tertarik kerana Upin Ipin adalah sebuah kartun yang disukai oleh para kanak-kanak. Maka saya harap seinduksi ini mampu memberi rangsangan dan tarikan minat kepada pelajar. Baiklah, sekarang ni kita akan masuk ke mahiran pengajaran mikro, iaitu menerang. Pengenalannya ialah, kemahiran ini ialah kemahiran menyampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan pelajaran kepada murid. Kemahiran ini berlaku pada peringkat perkembangan. Ada 4 komponen yang penting yang utama perlu dikuasai oleh pelajar, iaitu komponen arah permulaan, komponen kemahiran ilustrasi, komponen penyusunan idea dan juga komponen penutup. Baiklah, sebelum kita belajar pengenalan surah Al-Qad, mari kita sama-sama membaca surah Al-Qad dan terjemahan surah ini. Murid-murid boleh lihat dan ikut bacaan daripada video yang Ustaz tayangkan di depan kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul Azim. Baik, sekarang kita semua tengok dekat depan. Ustaz akan tayangkan slide PowerPoint. Semua boleh nampak ke? Ashira yang duduk di belakang tu, nampak tak slide Ustaz ni? Nampak tak? Nampak Ustaz, nampak. Alhamdulillah, semua boleh nampak. Okey, murid-murid boleh catat dia apa yang Ustaz akan terangkan nanti. Nanti akhir sesi pembelajaran kita ni, Ustaz akan buat kuis.
Siapa boleh jawab, Ustaz akan bagi hadiah. Nak tak hadiah? Kalau nak, dengar baik-baik dan catat ya. Baik, Ustaz. Baiklah, sebelum tu semua tengok kat slide ni. Surah Al-Qad mengandungi berapa ayat? Cuba kira. Ada 5 ayat, Ustaz. 5 kan? Pandai Ilham. Surah Al-Qad mengandungi 5 ayat. Dan surah ini merupakan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang kamu baca ini, yang kita selalu baca ini, mengandungi sebanyak 114 surah. Dan surah Al-Qad merupakan surah yang ke-97. Surah ini juga diturunkan di Mekah. Jadi ayat-ayat dalam surah ini dipanggil sebagai ayat Makiyah. Kalau kamu semua nak tahu, surah ini dinamakan Al-Qad adalah kerana kandungannya, iaitu kandungan surah Al-Qad ini membicarakan tentang kehebatan dan kemuliaan pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat dan juga malaikat Jibril turun dengan membawa keberkatan dan kebajikan kepada hamba-hamba Allah yang mukmin dan soleh. Dan Allah menurunkan Al-Quran buat kali pertama pada malam Lailatul Qadar. Kamu semua ingat tak? Ustazah pernah ajar sirah tentang peringkat penurunan Al-Quran. Ingat, Ustaz. Bagus. Peringkat penurunan Al-Quran ada 3, Ustaz pernah ajar. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Allah secara sekaligus ke Luh Mahfuz. Peringkat kedua juga sekaligus dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan peringkat ketiga, Al-Quran diturunkan secara berperingkat daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Hebat tak malam Lailatul Qadar ni? Hebat, Ustaz. Hebat. Jadi murid-murid dah tahu pengenalan surah Al-Qad. Sekarang mari kita tahu intisari setiap ayat daripada surah ini. Okey, boleh tengok dekat slide ni. Okey, ayat yang pertama. Ikut Ustaz baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Intisari pada ayat ini, Allah menurunkan Al-Quran kali pertama pada malam Lailatul Qadar. Baiklah, ayat yang kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Intisari pada ayat ini, Allah menyuruh manusia menghayati kebesaran malam Lailatul Qadar. Dan ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Okey, intisari daripada ayat ini, pahala amal ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan intisari pada ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Intisari daripada ayat ini, Allah memerintahkan para malaikat turun mengatur urusan hidup manusia. Dan ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Intisari daripada ayat ini, kesejahteraan dan keberkatan malam Lailatul Qadar berterusan hingga terbit fajar. Okey, setakat ni semua murid-murid faham tak apa yang Ustaz sampaikan tadi? Faham, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau faham, Ustaz nak teruskan kepada pengajaran surah Al-Qad.
Boleh Ustaz teruskan? Boleh, Ustaz. Teruskan. Baiklah. Surah Al-Qad ni mengandungi banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Antaranya ialah yang pertama, tengok dekat depan ni, tengok kat Ustaz punya slide ni. Gandakan ibadah pada bulan Ramadan, terutamanya pada 10 malam terakhir. Sebab apa kita perlu gandakan ibadat kita pada 10 malam terakhir? Sebab pada 10 malam terakhir inilah berlakunya malam Lailatul Qadar. Kamu semua kalau 10 malam terakhir buat apa? Beli baju raya. Mana Ustaz? Bagusnya anak-anak murid Ustaz. 10 malam terakhir inilah kena rajin solat tarawih, baca Al-Quran. Sebabnya kita tak tahu malam keberapa berlakunya malam Lailatul Qadar. Mana tahu masa kamu tengah rajin baca Al-Quran, pada satu malam itu Allah izinkan yang malam tu lah malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah dapat pahala baca Al-Quran berganda-ganda. Nak banyak pahala tak? Kalau nak, kenalah rajin beribadah, baca Quran, berzikir, solat dan sebagainya. Baiklah, pengajaran yang kedua. Allah merahsiakan kedatangan malam Lailatul Qadar supaya manusia sentiasa beribadat dengan istiqamah. Macam yang Ustazah beritahu tadi, kena rajin beribadah pada 10 malam terakhir. Apa jadi kalau Allah dah beritahu awal-awal bila berlakunya malam Lailatul Qadar? Siapa tahu apa akan jadi? Dia akan beribadat pada malam tu je, Ustaz. Malam tu je. Jadi manusia tak istiqamah lah dalam ibadat sebab dah tahu bila berlaku malam Lailatul Qadar. Dia akan tunggu malam tu je untuk beribadah. Okey, pengajaran yang ketiga, ibadat sunat pada bulan Ramadan perlu diteruskan pada bulan-bulan berikutnya. Jangan pula kita beribadah pada bulan Ramadan je. Habis je bulan Ramadan dah tinggal solat, dah tak baca Al-Quran. Tak naklah macam tu. Kita kenalah istiqamah. Ibadat-ibadat sunat yang kita buat pada bulan Ramadan perlu diteruskan pada bulan-bulan seterusnya. Okey, pengajaran keempat adalah amalan menghayati isi kandungan Al-Quran dapat meningkatkan ketakwaan. Okey, ketika bulan Ramadan ada 3 golongan yang dapat dilihat dan dikaitkan dengan Al-Quran. Golongan pertama, memanfaatkan setiap masa terluang dengan membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Golongan kedua, membaca Al-Quran mengikut waktu tertentu sahaja. Dan golongan ketiga, langsung tidak ada masa kerana kesibukan hal dunia. Jadi murid-murid nak jadi golongan yang keberapa? Golongan yang pertama lah, Ustaz. Bagus anak-anak murid Ustaz ni. Amatlah rugi bagi mereka yang langsung tidak membuka apatah lagi membaca Al-Quran. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan amal dan rahmat. Okey, seterusnya. Pengajaran yang kelima ialah sentiasa bermusahabah diri agar amal ibadah kita dapat dipertingkatkan. Dan pengajaran yang terakhir ialah bersyukur dengan nikmat Lailatul Qadar. Allah telah melimpahkan rahmatnya menghadiahkan malam Lailatul Qadar kepada kita. Jadi, apa alasan kita untuk tidak berusaha mendapatkan keberkatan malam Lailatul Qadar? Okey, faham tak murid-murid? Faham. Alhamdulillah, semua faham. Baiklah, kemahiran mikro yang saya tunjukkan tadi iaitu menerang. Saya menerangkan satu persatu berdasarkan slide PowerPoint, iaitu tentang pengenalan malam Lailatul Qadar, intisari ayat dan juga pengajaran surah Al-Qad. Saya menerangkan dengan menggunakan slide dan saya juga menerangkan dengan bahasa yang begitu mudah dan bahasa yang jelas sambil menggunakan isyarat badan agar pelajar dan murid boleh memahami secara jelas dan tepat. Kemahiran menerang yang pentingnya adalah kejelasan fakta dan ketepatan fakta yang kita akan sampaikan.
kemahiran pengajaran mikro. Yang terakhir, peneguhan. Pengenalannya adalah pengukuhan atau peneguhan merupakan satu kemahiran mengajar yang digunakan semasa di akhir ataupun di pertengahan kelas. Peneguhan bermaksud kemahiran seseorang menggunakan pelbagai pendekatan untuk memantapkan kefahaman pelajar. Biasanya apabila murid memberi jawapan yang betul atau menunjukkan prestasi yang memberangsangkan dalam sesuatu aktiviti pembelajaran, guru akan memberi pujian kepada murid sebagai pengukuhan. Baiklah, untuk memastikan kamu faham apa yang panjang lebar tadi Ustaz terangkan, mari kita Ustaz membuat aktiviti pengukuhan, iaitu soalan kuis untuk bagi kamu uji sebenar kamu faham atau tidak, ataupun untuk memantapkan lagi pemahaman kamu tentang kefahaman surah Al-Qad. Jom kita sama-sama pergi pada soalan. Baiklah, Ustaz tidak akan memilih kamu secara volunteer, tapi Ustaz akan pilih kamu secara roda berputar. Jadinya, siapa yang akan menjadi murid bertuah Ustaz untuk menjawab soalan Ustaz yang pertama? Baiklah, soalan pertama apa dia? Berapakah jumlah ayat yang terkandung di dalam surah Al-Qad? Baiklah, murid yang bertuah ialah okey, Amar yang bertuah. Baiklah, Amar, sila baca soalan betul-betul dan kalau kamu bersedia, kamu jawab. Okey, berapa jawapan dia, Amar? Saya pilih C Ustaz, 5 ayat. 5. Kita tengok betul tak jawapan Amar 5. Okey, betul. Bagi tepuk kepada Amar. Bagus. Nampaknya kamu fokus apa yang Ustaz terangkan tadi, Amar. Bagus. Nanti kamu bagi tu Ustaz. Ustaz akan bagi hadiah nanti, ya. Baiklah, di manakah surah Al-Qad diturunkan? Pertama, Mekah, Madinah, Palestin ataupun Jordan. Ini tadi Ustaz dah terangkan tadi. Baiklah, siapakah murid bertuah seterusnya? Tadi Amar dah kena. Sekarang siapa pula? Wah, nampaknya Helmi ya kena. Tanya Helmi. Okey, sila jawab Helmi. Apa jawapan kamu? Jawapan kamu apa? Jawapannya A, Mekah. Okey, kita tengok jawapan Helmi betul atau tidak. Okey, betul-betul. Nampaknya kamu pun fokus yang Ustaz terangkan tadi, ya. Bagus. Baiklah. Seterusnya, soalan yang ketiga. Mengapakah surah ini dinamakan Al-Qad? Pertama, kerana ikhlas dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. B, kerana kandungannya membicarakan kebaikan, kehebatan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. C, kerana pembuka dan permulaan Al-Quran. D, untuk menyampaikan berita gembira kepada seluruh umat Islam tentang kehebatan bulan Ramadan. Baiklah, Ustaz akan pilih siapakah yang akan menjawab soalan tersebut. Oh, nampaknya Insyirah, ya. CP-CP dengan umur tadi. Okey, Insyirah, kamu faham dengan soalan tersebut? Faham. Kena Ustaz ulang? Faham. Faham, okey. Apa jawapannya, Insyi? Saya cuba Ustaz, saya rasa D lah. Jawapannya D, kehebatan bulan Ramadan. Okey, baiklah, kita tengok betul tak jawapan Insyi. Salah. Sebenarnya jawapannya B, kerana Lailatul Qadar menceritakan khusus pada pada malam Lailatul Qadar, bukan punya bulan Ramadan. Ramadan secara umum. Okey, Insyi, lain kali kamu kena fahamkan soalan dulu. Okey, dan ulang kaji semula apa yang Ustaz terangkan tadi. Kamu dah tulis nota kan? Dah Ustaz. Bagus. Okey. Soalan keempat, bilakah malam Lailatul Qadar akan berlaku? Pertama, sepanjang bulan Ramadan. Kedua, setiap hari Jumaat pada bulan Ramadan. C, 5 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan juga D, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Baiklah, Ustaz akan pilih sekali lagi murid yang bertuah untuk menjawab soalan ini. Baiklah, kali ini murid yang bertuah sekali lagi Helmi kita telah pilih tadi, ya. Baiklah, kita pergi kepada orang lain pula. Ya, Helmi dah ada satu hadiah. Tak boleh lebih hadiah. Bagi peluang kepada orang lain. Okey, kali ni Kristina, ya, kena. Okey, Kristina, kamu fahamkan dengan soalan ni? Perlukah Ustaz ulang? Tak perlu. Tak perlu. Okey, apakah jawapan dia, Kristina? D, 10 malam terakhir Ramadan. D, 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Kamu yakin?
Yakin. Okey, kalau kamu yakin betul ke kamu fokus dengan okey bagus. Nampaknya kamu fokus dengan kelas ustaz sepanjang tadi. Baiklah, ini soalan terakhir. Okey, siapakah murid bertuah yang terakhir akan menjawab soalan ini? Soalannya berbunyi, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam berapa bulan? 3,000, 2,000, 1,000, 2,500. Siapakah murid yang bertuah? Okey, kali ni murid yang bertuah adalah Ashira. Okey Ashira, fahamkan soalan tersebut betul-betul, kemudian jawab. Jawapan kamu apa? 1,000 bulan Ustaz. 1,000 bulan. Betul, kamu yakin? Yakin lah Ustaz. Okey, betul. 1,000 bulan. Bagus. Tepuk tangan. Okey, siapakah yang betul tadi? Baik tu Ustaz. Ustaz akan bagi hadiah. Ya, yang mana yang salah pun bagi tahu Ustaz, sebab Ustaz akan bagi sagu hati kepada kamu. Baiklah, kerana berjaya mencuba. Baiklah, itu sahaja daripada pengajaran Ustaz pada hari ini. Saya harap kamu memahami dan menguasai tentang kefahaman surah Al-Qad ini. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemahiran mikro yang terakhir saya lakonkan tadi, iaitu kemahiran penuguhan ataupun pengukuhan. Saya menggunakan kaedah soalan kuis daripada Word Wall sebagai pentaksiran. Saya nak mentaksir ataupun saya nak menguji kefahaman murid-murid sepanjang saya menerangkan tadi. Dan apabila murid yang jawab dengan betul, maknanya dia fokus apa yang saya terangkan tadi semasa aktiviti kemahiran menerang. Tapi jika ada murid yang salah, kita perlukan dia untuk supaya lebih ulang kaji tajuk tersebut. Maka aktiviti penuguhan ini saya menggunakan kaedah kuis agar dapat memantapkan dan juga menguji kefokusan murid-murid terhadap penerangan tentang kefahaman surah Al-Qad ini. Sekian, itu sahaja daripada lakonan ataupun demonstrasi kemahiran pengajaran mikro daripada saya yang saya telah lakukan. Baiklah, saya berharap semua viewer, penonton memahami kaedah-kaedah 3 asas pengajaran mikro. Sekian itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.